Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, pada segenap para imam, a'immah, para masyayikh, para asatizah, para alim ulama yang berada di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online, bersama kitab atau pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita berada pada muka surat 64 daripada juz 1 kitab Siyarus Salikin, yang mana kita sedang menerangkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang berada pada sifat yang ketiga, iaitu sifat ilmu. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. As-sifatu as-thalithatu, sifat yang ketiga, al-ilmu, iaitu ilmu. Artinya, apa yang dimaksud dengan sifat ilmu di sini, tuan-tuan dan puan-puan? Disebut di sini mengetahui, iaitu sifat yang qadim lagi azali, yang berdiri dengan zat yang qadim, yang tertakluk ia dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Maksud dia apa? Sifat ilmu itu adalah mengetahui sifat yang qadim lagi azali, yang berdiri dengan zat yang qadim. Jadi tahu bahawa sifat ilmu ini, atau bahasa Inggerisnya dipanggil dengan omniscience. Omniscience Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang qadim, iaitu pre-eternal. Tadi dipanggil dengan qadim, sedia ada. Lagi azali, iaitu menegaskan bahawa dia itu qadim, azalian, yang berdiri dengan zat. Jadi sifat ilmu ini qaimatu bizzat, berdiri pada zat Allah SWT. Jadi ia bukan zat, ia adalah sifat yang berada pada zat. Seperti halnya zat itu bukan sifat, kerana sifat tidak boleh bersifat, akan tetapi zat yang bersifat. Itu maksud dia. Jadi sifat ilmu itu azali, yang berdiri dengan zat yang qadim. Zat Allah SWT qadim jua, yang takluk ia dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Jadi sifat ini bertakluk dengan apa? Dengan segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Apakah yang dimaksud dengan takluk ini, tuan-tuan dan puan-puan? At-ta'alluq. Sifat tu, kita bila sebut sifat je ada takluk, Ustaz. Itu contoh dia. Ni memang susah nak faham lah. Maksud ta'aluk ni macam ni. Apabila kita kata wujudnya ini, maka mesti ia wujud yang lain. Itu maksud dia ta'aluk. Contohnya kita kata, bukan mesti itu setiap benda, setiap sifat itu ada ta'aluk. Tidak. Kerana ada sifat yang tak ada ta'aluk. Contoh dia sifat hayat. Kita akan syarahkan nantilah. Okay. Contoh dia paling mudah. Sifat ilmu. Ilmu Allah ini qadim, sedia ada. Berarti Allah ini maha mengetahui. Betul? Pertanyaan dia sekarang, kalau Allah mengetahui, apa yang diketahui? Ini. Tu. Allah berkuasa, sifat kudrah. Wajib bagi Allah bersifat kudrah, iaitu kuasa. Kalau Allah berkuasa, apa yang dikuasai? Ini. Lalu disebut iradah. Allah ada kehendak. Sifat kehendak ini berarti menentukan. Nama dia ta'alluqut takhsis, iaitu khassasa atau takhsis, iaitu menentukan. Berarti kalau Allah ini ada berkehendak dan Allah ini iradah Allah berta'alluq,
Mestilah dia ada yang dikehendaki. So apa yang dikehendaki oleh Allah? Apa sahaja yang boleh masuk dalam sifat, dalam ta'aluk sifat iradah? Apa sahaja yang boleh masuk dalam ta'aluk sifat berkehendak? Macam tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kalau dah faham perkara ini, berarti Allah SWT maha mengetahui. Dan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia ini berkaitan dengan apa? Ta'aluk kita panggil. Ta'aluk itu berkaitan tentang iaitu wajib. Apa yang wajib? Bukan wajib solat tu, bukan. Jangan salah. Wajib ini maksud dia perkara yang akal tak boleh gambar ketidakwujudan perkara tersebut. Contoh dia, Allah maha mengetahui bahawa Allah SWT ini wujud. Ini. Kerana apa sifat wujud itu wajib? Wajibul wujud. Akal tak boleh terima Allah tak wujud. Berarti ilmu Allah juga bertakluk, berkaitan dengan perkara-perkara yang wajibat secara akal. Contoh dia kewujudan Allah. Allah SWT maha mengetahui dia itu wujud. Maha mengetahui dia itu esa. Maha mengetahui tidak mungkin apa. Allah SWT maha mengetahui bahawa dia ini maha mengetahui bahawa dia ini maha kuasa, mengetahui bahawa dia ini maha mendengar, maha melihat dan lain-lain. Wajibat. Kalau yang mustahilat dulu, kita kata, ta'aluk pula, sifat ilmu Allah ini berta'aluk pada mustahilat. Apa yang dimaksud dengan mustahilat? Mustahilat itu macam ni. Mustahil bagi Allah ada anak. Mustahil bagi Allah ada anak. Maka akal ini tak boleh terima Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki anak atau beranak atau diperanak. Okey, boleh faham? Itu mustahil. Impossible. Means akal tak boleh gambarkan yang namanya Tuhan ada anak atau beranak. Kerana kalau dia beranak, berarti dia itu bukan Tuhan lah. Sebab ada yang lagi besar mewujudkan dia dari tiada kepada ada. Kalau dia itu boleh beranak, berarti ada sekutu baginya. Dan tak kalau Tuhan tu ada sekutu. Tu namanya bukan Tuhan lah. Sebab dia tak wahdaniah, dia tak esa. Ini. Okey, boleh faham? Kalau dah faham perkara ini, berarti Allah tahu tak yang mustahil bagi dia ada anak? Of course lah Allah tahu. Allah maha mengetahui. Sifat ilmu Allah bertakluk pada wajib, bertakluk kepada mustahil, dan yang ketiga bertakluk kepada jaiz ataupun harus atau mumkinat, perkara yang mumkinat. Apakah itu perkara yang mumkinat, tuan-tuan dan puan-puan? Yang jaiz, perkara yang jaiz. Perkara jaiz seperti alam ini. Alam ini boleh wujud, boleh tak wujud. Tapi wujud Ustaz, berarti Allah SWT memilih untuk dia wujud. Itu maksud dia. Okey, boleh faham? Jadi contoh lain. Contoh lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Utus Nabi. Allah SWT tahu tak yang dia mengutus para Nabi? Of course lah tahu benda itu benda jaiz. Kerana jaiz ini juga termasuk daripada omniscience atau sifat ilmu Allah SWT. Jadi ilmu Allah ini bertakluk dengan wajib, mustahil dan jaiz. Wadah? Jelas? InsyaAllah. Hadiri wal hadirat, hafizakumullah. Lalu disebut di sini, wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumati muhitun ilmuhu bima yajri min tuhumil aradina ila a'las samawati, yang bermaksud artinya dan wajib kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang mengetahui ia dengan segala yang maklum, yakni segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Sekaliannya itu diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya yang qadim lagi azali. Dan ilmunya itu meliputi dengan sekalian yang berlaku daripada bawah 7 petala bumi hingga yang di atas 7 petala langit, daripada arash dan kursi dan lainnya. Jadi maksud dia ilmu Allah SWT ini mencakup segala aspek, segala sesuatu. Tak ada yang tertutup darinya.
Apa yang entah dalam hati pun Allah SWT Maha mengetahui. Ini dia tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi sifat ilmu Allah ini merangkumi semua aspek. Sebab itu dia sebut di sini wala la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' bal ya'lamu dabiban namlatis sauda'i fil lailatil dhalma' ala sakhratis samma' wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa'i wa ya'lamu sirra wa akhfa. Artinya tiada tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu setimbang semut yang kecil atau sebutir debu. Sama ada barang yang di dalam bumi atau barang yang di dalam langit. Dan lagi Allah Ta'ala itu mengetahui akan gerak kaki semut yang amat kecil yang sangat hitam. Dabiban namlatis sauda. Sangat hitam di waktu malam dan amat kelam di atas batu batu yang amat keras lagi licin. Ini. Dan mendapat Allah Ta'ala itu akan gerak semut yang kecil atau sebutir debu di dalam udara. Dan mengetahui ia akan rahsia yang khafi yang tersembunyi. Dan rahsia yang terlebih khafi dengan ilmunya yang qadim. Ini dia tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Okay. Wa yattali'u ala hawajisid dhamairi wa harakatil khawatiri wa khafiyatil sarairi bi'ilmin qadimin azali lam yazal mausufan bihi fil azalil azali la bi'ilmin mutajaddidin hasilin fi dhatihi bil hululi wal intiqali. Artinya, dan melihat Allah Ta'ala itu dan mengetahui ia atas cita-cita atau lintasan yang di dalam hati kita dan mengetahui ia. Jadi Allah SWT ni tahu lintasan hati tuan-tuan. Hawajis ad-dama'ir. Ini. Allah SWT maha mengetahui. Di dalam hati kita. Contoh dia. Condong kepada apa? Nak sesuatu. Kata sesuatu, berbuat sesuatu dalam hati, nak buat sesuatu, nak makan sesuatu, nak ini, nak itu. Allah SWT maha mengetahui. Jadi maksud dia lintasan yang di dalam hati kita dan mengetahui ia akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati hambanya dan mengetahui ia akan segala rahsia yang tersembunyi. Allah Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmunya yang qadim, yang lagi azali, yang sentiasa ia bersifat dengannya di dalam azalul azal, yakni di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim, lagi azali, iaitu yang tiada berubah-ubah, bukan dengan ilmu yang baharu, yang berubah-ubah, yang hasil di dalam zatnya yang tinggi itu, dengan sebab ditempati oleh ilmu yang baharu atau berpindah-pindah ilmu itu daripada yang lainnya kepada zatnya. Ini. Okey, jadi ini adalah menjelaskan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Inggeris dia omniscience. Sifat yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Sifat yang keempat, iaitu al-iradah. Apakah iradah? Artinya adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala alam ini dengan dikehendakinya dan dengan ikhtiarnya dan dengan qasadnya. Maksud dia lah, iaitu Allah Ta'ala menjadikan akan segala alam ini dengan kehendaknya. Jadi Allah yang nak adakan alam ini dengan kehendaknya dan dengan ikhtiarnya dan dengan qasadnya. Ini sifat iradah. Berkehendak. Jadi ta'aluk bagi sifat iradah adalah ta'alukut takhsis.
Ta'aluk taksis ini iaitu ta'aluk yang berupa menentukan. Taksis itu berarti menentukan. Allah menentukan. Ini dipanggil mutaqabilat as-sit. Jadi Allah dah tahu dalam ilmunya yang qadim, juga Allah berkehendak dengan kehendaknya yang qadimah bahawa Fulan bin Fulan itu tinggi tidak pendek. Dia ada dekat Kuala Lumpur, bukan kat Alostar. Dia ini hidup tahun 2022, bukan tahun 1822. Misalan dia. Ini mutaqabilat sits. Bila kita nampak dia, Fulan bin Fulan ada dekat sini, berarti menunjukkan iradah Allah berkehendak dekat sini. Sebelum dia ada dekat sini, contoh dia, hari ini, iaitu 26 Julai, terjumpa Fulan bin Fulan itu ada dekat sini. Berarti kita kata, berjadi perkehendak Allah Subhanahu Wa Taala Fulan bin Fulan itu ada di sini pada tarikh ini, sekian ini. Semalam macam mana? Kita belum tahu secara takyin apakah dia itu ada di sini pada hari esok. Ternyata hari ini, iaitu besok itu, iaitu hari ini, ternyata dia itu ada di sini. Berarti ini adalah iradah Allah. Yani ba'da ilmi, selepas terjadi, kita baru tahu ala ta'yin pada saat tertentu, inilah iradah Allah. Belum terjadi, kita tak tahu ini iradah Allah. Bila dah terjadi, baru tahu, inilah iradah Allah. Itu beza dia. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Lalu disebut di sini adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala dengan dikehendakinya dan dengan ikhtiarnya dan dengan qasadnya, tiada dengan tergagah terpaksa. Jadi tiada dengan tergagah iaitu terpaksa, kerana iradah Allah Ta'ala itu takluk ia akan segala yang mungkin, yang jaiz dengan sekira-kira menentukan ia akan dia daripada adam kepada wujud dan daripada wujud kepada adam. Jadi Allah yang menentukan. Iaitu apa? Mengeluarkan dia daripada adam kepada wujud dan wujud kepada adam. Kerana ia termasuk mungkin atau yang jaiz. Iaitu iradah Allah ini masuk kepada mumkinat sahaja. Beza dengan ilmu. Ilmu Allah mengetahui yang wajibat, yang mustahilat, yang jaizat. Tapi iradah Allah, dia ta'aluk kepada yang jaiz sahaja. Contoh lain. Boleh tak Allah create batu yang berat untuk dipikul? Boleh ke Allah SWT meng-create batu yang berat yang Allah sendiri tak boleh pikul? Tak boleh angkat. Boleh tak Allah SWT mencipta anak baginya? Ini contoh dia. Allah berkehendak dan Allah berkuasa mencipta anak baginya. Boleh atau tidak? Lalu dijawab oleh ulama bahawa tak bolehlah. Kerana apa? Kerana ilmu Allah tidak bertakluk. Ilmu Allah pula. Maaf. Kerana iradah dan kudrah Allah, dalam bab ni iradah Allah tidak bertakluk, tidak terkait dengan perkara yang mustahil dan perkara yang wajib. Justru ta'aluk iradah Allah ini adalah berada pada perkara yang harus sahaja. Jelas? Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Jadi tak ada istilah Allah ini boleh nak buat anak tapi dia pilih untuk tak nak. Bukanlah. Tak betul. Kerana iradah Allah bertakluk kepada perkara yang jaiz sahaja. Sedangkan anak bagi Allah itu mustahil. Jadi mustahil Allah berkehendak untuk memiliki anak. Na'udzubillahi min zalik. In laisa kamisli syai'un. Allah SWT ini tidak sama dengan makhluk. Okey. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu, dan segala sifat yang harus bagi mukmin itu iaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir dan daripada sifat fakir kepada kaya dan barang segalanya
daripada segala sifat yang berlawanan itu. Maksud dia apa? Iaitu semuanya ada, iaitu kalau macam contoh dia, kalau fulan itu kaya bukan miskin, berarti itu kehendak Allah dia itu kaya bukan miskin. Kalau dia miskin berarti Allah tak berkehendak dia kaya, Allah nak dia miskin. Maka semua itu ditentukan. Ni yang dipanggil dengan mutaqabilat as-sid. Perlawanan. Ini boleh faham? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah kan. Ini perbahasan akidah. Wajib untuk kita perkakas supaya kita tidak mudah terjerumus pada kesalahfahaman. Okey. Lalu diteruskan wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadithat fala yajri fil fulki wal malakuti qalilun aw kathirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun imanun aw kufrun urfanun aw nukrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsanun ta'atun aw isyanun illa bi iradatihi wa bi qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Lam yasha tu patutnya tak ada hamzah. Man lam yasha lam yakun. Tak ada alif, tak ada hamzah, tak ada alif. Okey, yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah. Suara hilang. Okey. Wa annahu ta'ala muridu lil kainat. Artinya, dan wajib bagi kita i'tiqadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menghendaki bagi kejadian segala mukmin itu. Jadi segala mukmin ini yang berkehendak akan kejadian tersebut adalah Allah SWT. Jadi dia yang nak berkehendak, menghendaki bagi kejadian segala mukmin itu, yakni menjadikan. Maksudnya apa? Yakni menjadikan Allah Taala segala mukmin itu dengan kehendaknya dan dengan ikhtiarnya yang qadim, tiada dengan tergagah, dan mentadbirkan ia bagi segala yang baharu dengan takdirnya yang qadim, maka tiada berlaku sesuatu di dalam alam mulk yakni alam ajsam, dan yang di dalam alam malakut yakni di dalam alam arwah dan alam yang gaib-gaib, sama ada ia sedikit atau banyak dan sama ada ia kecil atau besar. Okey, tidak ada apa-apa. Dan sama ada yang baik atau yang jahat, dan sama ada ia manfaat atau mudarat, dan sama ada ia iman dan kufur. Ini kata-kata. Ini dan sama ada iman dan kufur, dan sama ada ia ma'ruf dan mungkar, tak kisah ma'ruf dan mungkar ke. Okey. Okey. Ini di sini dia tulis imanun au kufrun. Tu kata-kata dia. Iman kufur sama ada yakni lebih sama ada ia ma'ruf dan mungkar, dan sama ada ia kemenangan atau kerugian, dan sama ada ia lebih atau kurang, dan sama ada ia taat atau maksiat. Melainkan adalah sekaliannya itu jadi dengan iradat Allah Subhanahu wa taala dan qadanya dan kudratnya dan hukumnya dan kehendaknya, maka barang yang dikehendakinya itu jadi, dan barang yang tiada dikehendakinya itu tiada terjadi, tiada jadi. Jelas kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah yang dipanggil dengan sifat iradah Allah. Berarti yang menentukan segala-galanya. Sama ada iman atau kufur, sama ada maksiat atau yang baik, itu Allah yang tentukan. Cuma kita tak kata Allah Subhanahu wa taala dia ni dah jadikan kita buat maksiat, yang buat maksiat ni Allah SWT. Itu jadi Jabariyah. Situlah Jabariyah. Kan? Yang tak boleh tu di situ. Di situ dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia jelaskan wala yakhruju an masyiatihi laftatun nadhirin wala filtatu khatirin bal huwal mubdi'ul mu'idul fa'alu lima yurid la radda li hukmihi wala mu'aqqiba li qada'ihi. Yang bermaksud tuan-tuan, artinya tiada keluar daripada kehendak Allah. Jadi ia tidak keluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Barang sekelip mata. Jadi barang yakni sekelip mata sekalipun dan tiada keluar daripada kehendaknya itu. Barang satu gerak cita-cita lintasan yang di dalam hati, tapi adalah Allah Ta'ala itu yang menjadikan ia akan permulaan segala mukmin itu daripada adam kepada wujud dan yang mengembalikan ia akan keadaan segala yang mungkin itu kemudian daripada adamnya kepada wujud kedua kalinya. Ini dia tuan-tuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tidak keluar daripada masyiahnya. Yakni adalah Allah Ta'ala itu yang memulakan akan keadaan segala mukmin itu daripada Adam yang sabik terdahulu kepada wujud yang pertama iaitu di dalam dunia ini dan adalah ia mengembalikan akan keadaan mukmin itu daripada Adam yang lahir terkemudian setelah daripada memfanakan ia akan dia kepada wujud yang kedua iaitu di dalam akhirat yang kekal. Dan adalah ia berbuat barang yang dikehendakinya padahal tiada sesuatu yang menolak akan hukumnya itu dan tiada sesuatu yang melintangi bagi segala qada'nya itu. Wala mu'aqibun liqada'ihi. Tak ada siapa yang boleh mu'aqib liqada'ihi. Melintangi qada'nya itu. Ini yang telah dijelaskan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang juga diambil daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala iaitu hujjatul Islam kita. Perkara ini sebenarnya boleh ditemukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Juz pertama. Kitab yang kedua tuan-tuan. Jadi kitab yang pertama itu dipanggil dengan Kitabul Ilmi. Selepas itu adalah Kitabul Akidah. Kitabul Akidah dia membahas tentang akidah kerana seorang Muslim itu perlulah memperkakas iaitu memperkakas dirinya dengan ilmu. Dengan ilmunya. Ini contoh dia ada bahagian akidah, rukun awal, rukun iman. Lepas tu dia ada al-ilmu ta'ala zahir wal batin. Ini dibahas kat sini panjang. Tidak berupa jauhar. Dan lain-lain. Ini boleh kita rujuk dalam ini Imam Al-Ghazali menjelaskan secara terperinci akan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita lanjutkan di sini. Lalu fala mahraba li'abdin an ma'siyatihi illa bitaufiqi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Yang bermaksud artinya maka tiada lari bagi hamba itu. Jadi hamba ni takkan boleh lari. Tak ada jalan keluar untuk lari. Jangan risau, takkan ada boleh mampu untuk keluar lari. Ni. Maka tiada lari bagi hamba itu daripada maksiatnya. Jadi contoh dia, kalau Allah SWT dah tahu dan Allah SWT dengan sifat iradahnya menentukan bahawa fulan bin fulan akan berbuat maksiat, melainkan dia tidak akan dapat lari. Means dia tetap akan buat. Dan Allah SWT tak boleh
hukumi dia zalim? Tidak. Tidak boleh. Kerana apa? Semua benda ni milik dia. Terserah dia lah dia nak buat apa dengan kita. Ini ibarat dia. Contoh yang paling mudah yang saya bagi contoh tu lah. Ada seorang pelukis. Dia melukis gambar. Kertas-kertas dia. Pen-pen dia. Lukisan-lukisan dia. Dia lukis cantik molek. Saya tak pandai lukis. Kalau saya tengok dia lukis tu, saya anggap cantik lah contoh dia. Molek, cantik, benderang, terang, benderang. Menusuk jiwa. Tapi pelukis tu yang namanya artis ni, dia ni, terserah dia lah kan. Dia ada cita rasa dia. Maka dia pun tak puas hati dengan lukisannya sendiri. Dia ambil, dia keronyok, dia buang, lempar dalam tong sampah. Kita nak tuduh dia zalim ke? Taklah. Kertas-kertas dia, pen-pen dia, lukisan-lukisan dia, dia nak buat apa dengan lukisan dia, adalah terserah dia. Itu maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka di sini dia sebut fala mahraba li'abdin an ma'siyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatihi. Maka tiada lari bagi hamba itu daripada maksiatnya melainkan dengan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi ia taufik dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada fulan bin fulan tersebut untuk tidak berbuat maksiat. Itu je lah cara dia. Cuma sekarang, mana kita nak tahu? Tuan-tuan tahu ke yang tuan-tuan fulan bin fulan akan buat maksiat atau tidak? Tak tahu. Bila kita tak tahu, maka janganlah pula kita, aku nak buat maksiat lah. Allah tentukan maksiat pada aku. Itu salah lah. Kan? Itu. Lepas tu nak tuduh Allah pula macam-macam. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Kerana kita tak tahulah, kita mencurahkan segala kemampuan kita untuk memastikan dengan harapan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang baik-baik pada kita sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, wadah. Dan tiada kuat baginya atas berbuat taatnya melainkan dengan kasih Allah Ta'ala dan iradatnya jua. Jadi apa? Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Ini jelas. Lau ijtama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin ala ayyuharriku fil alami dzarratan aw yusakkinuha duna iradatihi ta'ala wa masyiatihi la ajazu anhu. Jikalau berhimpun segala manusia dan segala jin dan malaikat dan segala syaitan atas berkehendak mereka itu bahawa menggerakkan di dalam alam ini akan semut yang amat kecil atau berkehendak mereka itu akan mendiamkan akan dia dengan tiada kehendak Allah Ta'ala dan dengan tiada iradatnya, nescaya lemah mereka itu daripadanya. Jadi mereka takkan mampulah. Semua benda yang terjadi ini atas kuasa dan takdir, ketentuan dan kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala je. Semuanya. Jangan risau, tuan-tuan. Ini. Kalau semua nak beza, Allah SWT berkehendak A, lalu semuanya nak B, takkan dapat terjadilah. Masalah dia kerana apa? Semuanya berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jua. Ini Syekh Abdul Samad Al-Albani dah syarah panjang dah perkara ini, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa anna iradatahu qa'imatun bidzatihi fi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha
muridan fi azalihi liwujudil asya'i fi awqatiha allati qaddaraha fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabdilin wala taghayyurin. Maksud dia apa? Wa anna iradatahu qa'imatun bidzatihi, dan artinya dan wajib kita iktikadkan bahawasanya iradat Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya di dalam perhimpunan segala sifatnya. Yakni adalah iradat Allah Ta'ala iaitu sifatnya yang qadim lagi azali, yang berdiri ia pada zatnya yang qadim seperti segala sifatnya yang lain. Berdiri ia pada zatnya yang qadim seperti segala sifatnya yang lain yang qadim yang berdiri pada zatnya yang qadim. Ini dia. Dan adalah Allah Ta'ala itu sentiasa bersifat dengan segala sifatnya yang qadim itu, padahal ia menghendaki di dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya yang qadim, bagi wujud segala sesuatu yang baharu ini di dalam segala waktunya yang mentakdirkan ia akan dia, yakni di dalam waktunya yang menentukan ia akan dia. Maka jadilah sesuatu itu di dalam segala waktunya yang tertentu itu seperti yang dikehendakinya dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya yang qadim itu, dengan tiada terdahulu daripada waktunya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam ilmunya itu, dan iaitu tiada terkemudian daripada waktunya itu, bahkan jatuh ia atas muwafaqah sesuai ilmunya dan iradatnya dengan tiada berganti-gantian dan tiada berubah-ubah. Jadi maksud dia apa? Kalau takdir Allah SWT A pada waktu A, dia takkan ke depan, takkan ke belakang. Ini. Jadi cuma kita tak tahulah. Jadi bila dah terjadi tu, kita rasa menyesal atas maksiat. Na'udzubillah min zalik. Menyesal atas kejadian yang berlaku. Atas perbuatan kita yang mungkin salah predik. Orang bisnes, terugi contoh dia. Salah predik, dia dalam bisnes dia mengalami kerugian. Apakah boleh atau layak atau patut baginya untuk marah-marah, membenci dan lawan takdir dan mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, menyumpah serapah atau menuduh Allah zalim dan lainnya? Tak boleh. Dia kan ada sifat qanaah. Berarti ini ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Kalau ada aku salah, aku bertaubat dengan harapan Allah berikan aku taufik dan rahmatnya. Ni. Dan maghfirahnya. Dia tetap berusaha untuk memperbaiki diri dia. Kesalahan ini kesalahan aku dan aku kena menyesali perbuatan ini dan aku berusaha yang terbaik. Bisnes dia rugi. Jadi dia buat macam mana? Iaitu Allah SWT, semoga Allah SWT bukakan hati dia dan dia tidak mengkufuri Allah SWT. Ini salah Tuhan. Tak. Dia justru, ya Allah, ini takdirmu, aku rugi. Kan? Aku memang diuji olehmu untuk seperti ini. Aku takut aku tak mampu untuk menanggung kerugian ini. Tapi dah memang sekarang berlaku seperti ini. Maka aku mohon kepadamu untuk menguatkan diriku menghadapi ujian ini. Dan aku, jadikanlah aku yang istiqamah, yang sentiasa kekal dalam jalanmu, tidak mengkufurimu, dan aku diberikan petunjuk olehmu untuk aku mengharungi hidup ini dengan jalan yang terbaik sesuai dengan iaitu redamu. Sesuai dengan redamu. Misalan dia macam tu, tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat
hafizakumullah. Nah, ini dia yang disebut oleh banyak ulama. Sebab apa? Seperti firman Allah Ta'ala, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Artinya apabila datang ajal mereka itu, yakni apabila datang waktu jadi mereka itu atau datang waktu mati mereka itu, nescaya tiada dapat terkemudian barang satu saat dan tiada dapat terdahulu barang satu saat. Jadi ada ajal, seseorang akan terkena ajal. Contoh dia. Atau ada suatu kejadian, meninggal fulan bin fulan. Hakikatnya Allah yang menentukan. Dan dia mati pada ketika itu. Allah yang menentukan untuk dia mati. Takkan lambat, takkan ke depan. Macam itulah dia. Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Takkan lambat, takkan ke depan. Sebab itu, apabila ada kematian, kita jangan terlalu menyalahkan segala sesuatu. Ya, ada bab-bab kita kena tuntut apabila jenayah terjadi. Ya, kerana itu termasuk hukum hakam duniawi yang Allah takdirkan jua untuk seperti itu. Ya, tak ada masalah. Tapi apakah kita ingin menangis, meronta, mengoyak-ngoyak baju, merintih, memukul-mukul badan seperti orang yang tidak menerima takdir? Itu tak boleh. Itu yang dilarang. Kita kena redha. Kita kena redha. Kena redha perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ustaz, kalau macam tu buat maksiat ni Allah lah yang buat. Itu tak boleh. Sebab kudratun yang terjadi kudratun hadisah, bukan kudratun qadimah. Perbahasan dia dalam. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi Al-Jawi, ulama besar Nusantara, dia tulis dalam kitab Syarah Safidatun Najah, nama dia Kashifatus Sajah. Bab depan tu bab tentang iaitu akidah. Dia kata ta'adduban, beradab dengan Allah. Kita tak boleh ngata Allah SWT buat dosa, buat benda tak baik tu, tak boleh lah. Allah mencurilah, Allah ini, itu tak boleh lah. Beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dabbaral umura kullaha la bitartibi afkarin wala tarabbusi zamanin fadhalika lam yushghilhu sya'nun an sya'nin. Artinya, mentadbirkan Allah Ta'ala itu, yakni memerintahkan ia dan mengira-ngirakan ia akan perbuatan yang di dalam alam ini dengan tiada terdahulu oleh fikir dan tiada bicara dan tiada berhenti di dalam satu zaman. Jadi maksud dia apa? Allah SWT mentadbir alam ini, tak ada istilah dia nak kena fikir dulu. Tak macam kita. Kita nak buat satu, kita fikir dulu. Boleh ke tak boleh? Contoh dia. Okey, ini disebut. Dengan tiada terdahulu oleh fikir dan tiada bicara dan tiada berhenti di dalam satu zaman. Maka dari kerana demikian itulah tiada membimbangkan, menyibukkan akan dia oleh satu perbuatan daripada perbuatannya yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala, yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Artinya, memohon akan Allah Ta'ala itu oleh segala isi 7 petala langit dan segala isi 7 petala bumi, tiap-tiap hari dan tiap-tiap masa dia di dalam perbuatannya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi perkara ini insya-Allah jelas kepada kita semua bahawa inilah yang nanti dipanggil di dalam bahagian perbuatan Allah sebagai tauhid af'al. Tauhidul af'al iaitu Allah Subhanahu wa taala esa pada perbuatannya. Allah SWT esa pada perbuatannya. InsyaAllah saya iktifakkan. Saya selesaikan pengajian saya sampai sini di muka surat 68. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan masuk pada sifat yang kelima dan keenam. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ana aktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.